Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Kamariah binti Kamarudin dari Jabatan Bahasa Melayu, Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi, Universiti Putra Malaysia akan memperkatakan tentang kesenian Melayu. Maka topik kita pada pagi ini tentang konsep sastra Melayu dalam seni Melayu. Berdasarkan konsep sastra Melayu dalam seni Melayu ini memperlihatkan bahawa hasil kesusastraan Melayu merupakan bentuk ciptaan seni yang dicipta menerusi seni berbahasa. Justru itu, penghasilan karya sastra memerlukan daya usaha yang tinggi daripada para pengarang. Ini termasuklah melihat seorang pengarang itu perlu memiliki ilham, inspirasi dan kreativiti bagi seseorang pengarang. Umumnya, kreativiti bermaksud kesanggupan mencipta atau daya cipta. Menurut perspektif Islam, terdapat 4 sifat Allah sebagai yang Maha Pencipta, iaitu Al-Khaliq, Al-Khalaq, Al-Badi' dan Al-Musawwir. Ini jelas ya dalam surah Al-Am ayat 102 yang bermaksud itulah Tuhanmu, tiada Tuhan kecuali Dia, pencipta segala sesuatu, Dialah pengurus segala sesuatu. Dan dalam Islam juga banyak ya terdapat surah lain yang memperkatakan tentang penciptaan seperti surah Yasin ayat 81, surah Al-Imran ayat 6 dan banyak surah lain lagi. Jadi dalam proses penciptaan seni dalam sastra Melayu ini, hasil seni karya sastra Melayu terbina daripada kreativiti para pengarang yang terilham daripada inspirasi persekitaran dan bakat semula jadi. Ia merupakan hasil seni sastra yang mempunyai keistimewaan yang tertentu. Ya, jadi dalam konteks ini kita melihat bahawa hasil seni Melayu dalam sastra Melayu terbahagi kepada 2. Yang pertama, kesusastraan Melayu klasik atau tradisional. Di pemecahannya seperti sastra rakyat lisan seperti pantun, syair, mantera, seloka, gurindam, nazam, rubah, dikir, perbidalan, peribahasa dan lain-lain. Manakala untuk kesusastraan Melayu moden pula dipecahkan kepada pertama, cerpen, novel, sajak, skrip, drama dan kritikan sastra. Jadi dalam unsur menghasilkan karya sastra ini, yang pertama perlunya isi karya yang berupa fikiran seorang pengarang itu. Bagaimana seorang pengarang itu mempunyai fikirannya, mempunyai perasaannya, mempunyai pengalaman, idea, semangat, keyakinan, kepercayaan dan sebagainya. Selain daripada itu, pengungkapan dalam keupayaan untuk mengeluarkan sesuatu dalam diri pengarang itu. Jadi hal-hal begini dalam menghasilkan karya sastra peri pentingnya seorang pengarang itu mengalami proses ini. Masih lagi dalam unsur dalam perkembangan sastra Melayu, yang ketiga bentuk dan pola tertentu yang menjadikan hasil karya sastra itu indah. Yang keempatnya perlunya proses kreatif dalam mengatur bahasa dan gaya bahasa dalam sesebuah karya sastra itu. Manakala untuk ciri-ciri dalam karya sastra, ciri yang pertama sudah pastilah ciri fiction, iaitu penulis menulis berdasarkan pengalaman, berdasarkan pengalaman yang mereka lalui, mungkin barangkali daripada sejak kecil sehingga remaja dan dewasa, atau juga boleh dilihat melalui penelitian, pengarang itu melihat suasana kawan-kawannya, persekitarannya, dan inilah yang memberi ilham untuk mereka berkarya. Dan selain daripada itu, pengalaman, penelitian boleh juga daripada pembacaan. Di gabungan pengalaman, penelitian dan pembacaan ini boleh menghasilkan penulisan yang baik dalam konteks karya sastra. Tapi perlu diingat pengalaman, penelitian dan pembacaan ini perlu dengan
konsep imajinasi yang terkawal. Ya, maksudnya di sini ya tidak boleh sewenang-wenang menulis ya tanpa perlu ada imajinasi yang terkawal itu. Ya. Yang kedua, selain daripada ciri fiksyen yang pertama tadi, kita beralih kepada ciri estetika, iaitu ya dalam konteks ini nak melihat sejauh mana ya pengarang boleh menghasilkan sebuah karya kreatif itu dengan bertunjangkan kepada tiga nilai, iaitu keindahan, dalam konteks ini sudah pastilah ya, keindahan berbahasa, dan ya dua lagi faktor kebenaran dan juga kebaikan. Ya, dalam konteks ini sudah pastilah keindahan seni berbahasa itu yang bertunjangkan nilai kebenaran dan nilai kebaikan untuk menyampaikan mesej atau perutusan kepada para pembaca. Jadi ini ya antara buku-buku ya yang sepatutnya dibaca oleh para pengarang kreatif sebelum berkarya. Ya. Pertamanya tajuknya bagaimana saya menulis, proses penciptaan cerpen ya, yang diselenggarakan oleh Mawar Syafi'i dan juga Nisah Haji Harun. Yang kedua, buku proses kreatif ya, satu pengalaman rohani yang dihasilkan oleh sastrawan negara Abdullah Hussein. Yang ketiga, proses kreatif ya, mengapa dan bagaimana saya mengarang. Jadi tiga buku ini antara ya buku yang boleh dibaca ya, dijadikan panduan dan pedoman oleh para pengarang kreatif. Baik, kita beralih kepada pribadi kreativiti ya, bagaimana seseorang pengarang itu perlu memiliki kepribadian ya, sebelum untuk berkarya itu